Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 8 Ogos 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Lebih 90% daripada 98,785 bilangan anggota tentera dan polis bersama pasangan mereka menunaikan tanggungjawab mengundi awal bagi pilihan raya negeri serta pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu hari ini. Kesemua enam negeri mencatatkan peratusan melebihi 80%, manakala Terengganu merekodkan peratusan tertinggi sebanyak 85% setakat pukul 1 tengah hari tadi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, beratusan undi awal di Kelantan dan Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan 83%, diikuti Kedah 81%, Pulau Pinang 80%, manakala Selangor 78%. Bagi pilihan raya kecil Kuala Terengganu pula mencatatkan hampir 80%. Untuk rekod, kesemua pusat pengundian awal termasuk di Kuala Terengganu dibuka serentak pada jam 8 pagi tadi dan ditutup secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan pusat mengundi sehingga jam 5 petang. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, setakat ini proses pengundian di 6 negeri yang terlibat berjalan lancar dan berlangsung secara baik tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat gabungan PH dan Barisan Nasional ketika ini menerima sokongan yang jauh sangat besar berbanding perbangkang menjelang pilihan raya negeri di 6 buah negeri Sabtu ini. Menurut Anwar yang juga Perdana Menteri, pengundi kini sudah bijak dan mampu menilai kesahihan berhubung fitnah membabitkan ancaman terhadap Islam yang sering dimainkan parti pembangkang sebelum ini. Sementara itu, ketika ditanya tentang kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berikutan kerajaan pusat akan bertukar sekiranya PN menang besar dalam PRN nanti, Anwar bagaimanapun melihat dakwaan itu tidak berasas. Media sebelum ini melaporkan Abdul Hadi dalam ceramah di Dewan Undangan Negeri Rantau Negeri Sembilan berkata, kemenangan PN sangat penting untuk menukar kerajaan persekutuan. Bagaimanapun, Abdul Hadi yang juga timbalan pengerusi PN tidak menjelaskan dengan lebih lanjut bagaimana peralihan kuasa itu boleh berlaku. Menteri Besar Sementara Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri tetap mahu meneruskan saman terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor susulan kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar mengenai projek Gerbang Maritim Selangor. Menurut beliau, pihaknya melantik peguam yang akan meneliti perkara tersebut dan surat saman juga akan dihantar kepada Sanusi dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Pusat Khidmat Rakyat Gombak hari ini. Terdahulu, saman terhadap Menteri Besar Sementara Kedah itu dibuat oleh Amiruddin selepas calon Dewan Dun N 24 Januari itu dikatakan memfitnahnya menyerahkan tanah seluas 243 hektar di Selangor kepada Vincent Tan. Kenyataan-kenyataan berbaur fitnah itu menggambarkan Amiruddin dan Vincent Tan terlibat dalam perniagaan yang kurup dan memperoleh tanah seluas 600 hektar secara percuma. Ia termasuk tuduhan Pemerbadanan Menteri Besar Selangor bakal mengalami kerugian sehingga 180 juta ringgit jika Vincent Tan diberikan projek sungai bernilai 10 bilion ringgit. Beliau menegaskan segala tuduhan yang dilemparkan oleh Sanusi adalah tidak berasas termasuk jelas kelihatan terdesak untuk meraih undi di saat-saat akhir. Polis Kedah akan memanggil seorang ahli parlimen hari ini untuk memberi keterangan berhubung dakwaan ancaman keselamatan terhadap Menteri Besar Sementara Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Ketua Polis Kedah Datuk Faisal Saleh berkata, setakat ini pihaknya sudah mengambil keterangan daripada 4 individu yang membuat laporan polis berhubung dakwaan ancaman tersebut di Sungai Petani baru-baru ini. Jelasnya, pihak polis juga sudah membuka 4 kertas siasatan di Sungai Petani mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mendatangkan khianat awam.
Pada Ahad lalu, Ahli Parlimen Alor-Setar Afnan Hamimi Taib Azamuddin yang juga penceramah terakhir pada Perhimpunan Politik di Sungai Petani memaklumkan orang ramai bahawa seorang tokoh politik di negeri itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri majlis tersebut atas faktor keselamatan. Afnan mendakwa Menteri Besar sementara Kedah itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri perhimpunan malam itu kerana wujudnya perangkap yang dipasang musuh untuk menahannya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cartan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi. PAS mendakwa dasar gaji progresif yang bakal diumumkan Kerajaan Perpaduan akan dianggap sebagai gula-gula pilihan raya susulan pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Ketua Pemudanya Ahmad Fadli Syakri berkata, PAS bagaimanapun tetap menyambut baik pengumuman itu jika ia mempunyai manfaat kepada penjawat awam. Ujarnya, PAS mengalu-alukan usaha meringankan beban rakyat walaupun kerajaan sendiri mendakwa hutang negara tidak membenarkan kerajaan melakukan banyak inisiatif. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu Kabinet akan membincangkan dasar gaji progresif bagi memperhalusi pelaksanaannya secara berperingkat. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, ia juga bagi meneroka keperluan memperuntukkan dana sebagai insentif dasar yang ditentukan mengikut kedudukan kewangan kerajaan dan keperluan dasar. Seorang suami yang menjadi buruan polis selepas memukul isterinya sehingga maut akhirnya didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang hari ini atas pertuduhan membunuh. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Imran Muhammad Yunus, 32 tahun, selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Syahrul Sazli Mat Sain. Mengikut pertuduhan, Muhammad Imran yang juga seorang ahli perniagaan didakwa membunuh Azwi Nur Alias, 38 tahun, di sebuah unit rumah Pangsapuri di Jalan Sutra Pines antara pukul 8 hingga 10.30 malam pada 22 Julai lalu. Berikutan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Mahkamah kemudian menetapkan 13 September depan bagi sebutan semula kes sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Terdahulu, Cosmo turut melaporkan seorang lelaki diburu selepas disyaki memukul isterinya dengan objek tumpul sehingga meninggal dunia. Hasil bedah siasat terhadap mangsa mendapati terdapat kesan kecederaan di keseluruhan badan, manakala pakar patologi mengesahkan punca kematian adalah akibat dipukul objek tumpul sehingga mengakibatkan kecederaan dalaman yang serius. Beralih ke berita luar negara. Kemeriahan sebuah majlis perkahwinan di Tasikmalaya, wilayah Jawa Barat bertukar cemas selepas pelamin tiba-tiba runtuh dan menimpa pengantin perempuan. Dalam video yang dimuat naik di laman TikTok, majlis dilakukan di kawasan terbuka dan tetamu dilihat panik apabila kadbord yang digunakan sebagai dinding pelamin runtuh. Menurut individu yang memuat naik video tersebut, Kinanjar Yadi, pelamin tersebut runtuh dan menimpa pengantin perempuan serta kedua ibu bapanya. Namun, pengantin lelaki sempat melompat keluar menyelamatkan diri. Ketika kejadian itu berlaku, majlis perkahwinan sudah hampir selesai. Ahli keluarga membuat keputusan untuk menamatkan majlis serta-merta. Tambah Ginanjar, pengantin perempuan bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan, sebaliknya hanya menangis kerana terkejut. Anak lelaki kepada pelakon Spanyol Rodolfo Sancho Aguirre dibekas di Thailand berhubung kes pembunuhan seorang pakar bedah warga Colombia dengan mayatnya dikerat di Pulau Pelancongan Kompangan.
Suspek yang bernama Sancho Bronkal semalam pergi bersama polis ke 7 lokasi termasuk sebuah pantai di mana suspek dituduh membuang beberapa beg plastik mengandungi sebahagian anggota badan dipercayai seorang lelaki. Polis kemudian mengenal pasti mangsa sebagai Edwin Arenta Artega, 44 tahun. Pihak polis menambah Sancho 29 tahun menghadapi pertuduhan melakukan pembunuhan terancang dengan mengerat serta menyorok anggota badan mangsa untuk menyembunyikan kematian atau punca kematiannya. Sancho bagaimanapun telah dihadapkan ke mahkamah dan pihak polis memperoleh kebenaran untuk melanjutkan tempoh penahanannya bagi membantu siasatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Beralih ke berita ekonomi, lebih 320,000 pencarum kumpulan wang simpanan pekerja terus menggesa kerajaan perpaduan supaya membenarkan pengeluaran wang simpanan dari akaun satu secara one-off untuk memulihkan ekonomi keluarga yang kian meruncing. Pada masa sama, kumpulan tersebut juga menolak secara total idea kerajaan dan KWSP yang memperkenalkan iCagar sebagai alternatif pengeluaran one-off secara bersasar. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia, Janatul Ain Jaafar berkata, keengganan kerajaan membenarkan pengeluaran tersebut mengakibatkan pencarum terbeban dengan pelbagai implikasi kewangan, termasuk bebanan hutang pinjaman perbankan, kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Mengulas lanjut, beliau berkata pengeluaran KWSP secara bersasar adalah langkah lebih baik memandangkan kebanyakan pencarum mahu menggunakan wang tersebut untuk menyelesaikan bebanan hutang dihadapi ketika ini. Tegasnya, kaedah iCagar yang diperkenalkan sama saja seperti pencarum membuat pinjaman dengan syarikat perbankan pada masa sama menambah bebanan hutang ditanggung. Kerajaan mengumumkan kenaikan skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 per tan metrik berkuat kuasa mulai esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pesawat akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 per tan metrik dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan golongan itu. Menurutnya, kenaikan kadar SSHP itu melibatkan implikasi kewangan tambahan sekitar RM360 juta setahun dan jumlah peruntukan SSHP akan mencecah RM1 bilion setahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program sentuhan agro madani peringkat negeri Perak di dataran Kerian Permai hari ini. Beliau yang juga merupakan Menteri Kewangan berkata, kerajaan juga komited untuk menyemak semula mekanisme pengedaran padi berdasarkan parameter penggilangan iaitu dari segi kualiti, kelembapan dan kebersihan varieti padi. Katanya, inisiatif yang diumumkan itu diharap dapat meningkatkan pendapatan sara diri pesawah dan memastikan keterjaminan makanan ruji negara terus meningkat. Kita ke berita sukan. Seorang pelatih kecergasan mencipta rekod dalam Influencer Book of World Records dan Malaysian Book of Records apabila berjaya melakukan senaman kardio dan angkat berat selama 12 jam tanpa henti pada 23 Julai lalu. KJ Prabhakaran Tevar, 26 tahun, yang lebih dikenali sebagai Dr. KJ, mencatat rekod itu dengan menggunakan lebih 20 peralatan seperti treadmill, dumbbell dan barbell. Anak kelahiran Kuala Lipis itu berkata sepanjang tempoh 12 jam itu, dia hanya makan dan minum ketika melakukan acara senaman angkat berat yang bersesuaian dan diberikan masa 8 minit untuk ketandas. Dia turut memaklumkan bahawa sijil itu telah diserahkan Duta Besar Ketua Pengadil, Dato' Dr. Nisha Kogila R dan perunding kanan rekod MBOR Edwin Yoh.
West Ham United dilaporkan bersedia untuk mengembalikan kegemilangan karier Scott McTominay dan membawanya keluar dari Manchester United. Masa depan pemain Scotland itu mula menjadi persoalan kerana terpaksa bersaing dengan nama besar seperti Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen dan Mason Mount. Malah United juga terbuka untuk mendengar sebarang tawaran. Ketika ini, West Ham dikatakan sudah mencapai kata sepakat dengan bintang Ajax dari Mexico, Edson Alvarez, namun pengendalinya, David Moyes, mahu mendapatkan McTominay untuk menambah kekuatan pasukan itu pada musim depan. Walaupun memperoleh dana besar hasil penjualan Declan Rice kepada Arsenal, West Ham bagaimanapun dikatakan tidak bersedia untuk membayar sehingga 40 juta euro kepada yang diminta oleh United bagi melepaskan McTominay. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 9 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.